أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 10. Muka surat 10, baris yang ke-17 daripada atas. Baris yang ke-17 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan keempat dinamakan Aqabatul Awarid. Kelimanya dinamakan Aqabatul Bawa'ith. Keenamnya dinamakan Aqabatul Qawadih. Ketujuhnya dinamakan Aqabatul Hamdi wa Syukri. Ini susunan 7 Aqabah di dalam kitab Minhajul Abidin. 7 bonggok, 7 peringkat di dalam kitab Minhajul Abidin. Yang dimulai dengan Aqabah yang pertama, ilmu. Yang kedua, taubah. Yang ketiga, Aqabatul Awaiq. Yang keempat, Aqabatul Awarid. Yang mana terdahulu sudah didatangkan 7 Aqabah ini secara ringkas. Satu-satu Aqabah secara ringkas. Kemudian dia akan datangkan satu-satu Aqabah secara tafsil, secara terperinci. Dimulai di bawah tu Al-Aqabatul Ula Wahia Aqabatul Ilmi. Dimulai dengan Aqabah ilmu. Disusunan panjang dalam kitab Minhajul Abidin. Aqabah ilmu, kemudian Aqabah taubah. Yang mana Aqabah ilmu ni Aqabah yang permulaan dalam perjalanan ibadah. Jadi susunan 7 Aqabah ini diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Imam Ghazali pada jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan pengamdian diri kepada Allah, susunan dalam kitab Minhaj ni susunan yang diilhamkan oleh Allah kepada Imam Ghazali, yang disebut sebagai tertiban ajiban, susunan yang sangat elok, yang sangat luar biasa dalam kitab Minhajul Abidin. Dimulai dengan ilmu, taubah, Aqabatul Awaiq, Aqabatul Awarid, tetapi dibina atas asasnya adalah ilmu. Dibina atas asasnya adalah ilmu. Penekanan ilmu cukup mustahak, tambahan sekarang. Cukup mustahak ditekankan berkaitan dengan ilmu sebagai permulaan jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi kata wal amalu tabi'uh. Nabi kata amal ibadah ialah mengikut ilmu. Wal amalu mubtada, tabi'uh tu khabar. Jadi mubtada khabar ni dikira ain tula, benda yang sama. Ibadah ialah mengikut ilmu. Mengikut ilmu itulah dinamakan ibadah. Itu mubtada khabar. Amal ibadah ialah mengikut ilmu. Dengan mengikut ilmu itulah dinamakan amal ibadah. Itu dia panggil ain tula, benda yang sama antara mubtada dan khabar dalam ilmu nahwu. Wal amalu tabi'un, Nabi kata bermula amal ibadah ialah mengikut ilmu. Mengikut ilmu itulah dinamakan amal ibadah. Tanpa mengikut ilmu tak panggil amal ibadah. Kita buat ibadah, kita bersembahyang. Dalam kepala otak kita buat begini ilmu di sini, buat begini ilmunya di sini. Kita belajar belaka.
Kalau bab taharah kita buat begang-begang, kita mengaji gitu. Bab wuduk kita belajar gitu. Ni bukan belajar masa budak-budak ni. Belajar sungguh-sungguh lah ni. Bab najis, kita belajar gitu. Mana bukan buat gamuk-gamuk. Ini ibadah bekal akhirah ni. Perkara dunia pun belajar sungguh-sungguh. Tak ada buat gamuk-gamuk. Belajar ilmu pekerjaan dunia. Pekerjaan dunia kan. Belajar sungguh-sungguh. Buat kerja ikut ilmu. Buat kerja ikut ilmu tu, dalam buat kerja tu ditambahkan ilmu dengan khusu. Nak menjadikan kerja tu kerja yang bermutu. Kerja molek dah, ada ilmu dah, tapi tak padam. Sentiasa dilatih, senantiasa dilatih, khusu latih, biar kerja tu betul-betul. Tu dunia. Kerja dunia untuk sementara. Yang kemudian kerja tu ditinggalkan, ilmu pun dibuang dah, ilmu pun tak peduli dah. Tapi kerja akhirah, amal akhirah, itulah penentuan untuk nasib kita. Ilmunya macam mana, latihannya macam mana, khusuhnya macam mana. Semayang tiang agama tu bukan cabang agama. Tu bab semayang tiang agama. Bab akidahnya macam mana, ilmu. Tahqiq kedok pegangan kita pada satu-satu pegangan. Jelah, kejak, kemah kedok. Nanti dia akan bicara dalam aqaid ilmu dalam kitab Minhaj. Biasa apa peringkat kita boleh membezakan antara pegangan sebenar dengan pegangan salah. Siapa sekalipun yang bawa pegangan sebenar walaupun seperti budak sekalipun, jelas budak ni walaupun budak tapi ilmu akidah dia kemah. Mari siapa sekalipun tapi yang dia ajar tu pegangan salah. Siapa dia tu? Salah. Dia kena kejap gitu dalam bab pegangan ni. Jangan, saya belajar pegangan ni lain, yang dia ni mari lain. Betul dua-dua barangkali. Tu tak lepas fardu ain ilmu tauhid. Akan bicara dalam akabah ilmu nanti. Ilmu tetap dah. Tapi susunan ilmu tu kadang-kadang. Ilmu tetap dah, susunan ilmu. Ni biasa saya sebut ni 30 malam 30 penceramah import belanja besar-besar, tapi secara khusus fardu ain tauhid mana? Tak ada. Cerita-cerita kita, cerita beriman dengan Allah, cerita beriman dengan akhirah, cerita-cerita gitu je. Beriman dengan qada dan qadar, cerita-cerita gitu je. Cerita gitu budak-budak kita dengar lama dah tu. Saya khusus, saya detail satu-satu. Tak ada. Dah sekali sebut 30 malam 30 penceramah, mana sekali seorang je. Sekali seorang je mari. Nak ajar tauhid secara khusus pun tak tercapai. Nak ajar tauhid secara khusus tak tercapai, hanya sekali sebulan. Ada ni. Lepas tu pekoh bab semayang. Kadang-kadang tak ada pun. Bab tasawuf fardu ain tak ada pun. Sehingga kan tadi tauhid ada ustaz faridatul faraid. Bagus faridatul faraid. Mana minggu ada sekali sebulan. Allah, sekali sebulan nak baca macam mana? Sekali sebulan. Itu ilmu usuluddin tu sekali sebulan. Ni. Ada ni. Cerita ilmu tu cerita belaka. Tapi nak kita minhat nanti dia akan susun. Satu bab ilmu tu. Jalan susunan ilmunya macam mana? Ni dah kata minhaj. Pergi kepada taubah, maknanya ilmu kemah, sudah bertaubah daripada dosa-dosa besar yang terdahulu. Kita ni sentiasa bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian, tetapi bukan lagi daripada dosa-dosa yang besar. Bila kita ada ilmu, kita menjalani jalan ibadah, tak ada dosa besar dah. Dosa akidah terpesong tak ada dah, kita taubat dah. Dosa besar zahir, tinggal semayang dak dah, tinggal puasa dak. Terbabit dengan riba rasuah dak. Tinggal belaka dah tunya. Riya, ujub, takabur, hasad, kita bersih dah daripada hati kita. Hak adanya dosa-dosa kecil dalam perjalanan ibadah. Hak ni yang kita nak jaga daripada dosa-dosa kecil, yang walaupun setengah ulama menyatakan tak wajib taubah. Dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah dengan amal ibadah.
Tapi pandangan kebanyakan ulama, dosa kecil sekalipun wajib bertaubah juga. Dosa besar, ijma' ulama lah wajib bertaubah. Tapi dosa kecil, khilaf ulama. Sama ada wajib bertaubah ataupun tak wajib bertaubah dengan hanya perbanyakkan amal ibadat. Sebab amal ibadah tu akan menghapuskan segala dosa-dosa kecil tanpa perlu bertaubat. Atas satu pandangan. Ada ni. Wuduk menghapuskan dosa kecil, sembahyang menghapuskan dosa kecil, membaca Al-Quran, berzikir, apa-apa kebaikan, dia mengkifaratkan dosa-dosa kecil. Lepas sembahyang tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, akan mengkifaratkan sekian dosa. Walau kanat misla zabadil bahri, Nabi kata, walaupun dosa sebanyak buih di laut sekalipun, dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Dosa besar, ijma' ulama wajib bertaubat. Dosa dengan anak Adam, itu kena minta maaf dengan anak Adam terlebih dahulu. Itu kalau dosa dengan anak Adam. Jadi maknanya dalam perjalanan ibadah, kita tak lepas dari dosa-dosa yang kecil. Tak lepas dosa yang kecil, bukan lagi dosa-dosa yang besar. Tapi ni jalanan minhaj ni. Tanpa ilmu mengekali pegangan yang terpesong, itulah sebesar-besar dosa. Tanpa ilmu semayang tak betul, ni pekoh kata tidak sah. Tidak sah, batal, tu pekoh kata. Tidak sah, batal, ni hukum tak semayang. Bila hukum tak semayang, dosa besar. Pokok sujud tapi dosa besar. Sebab hukumnya tak semayang. Sampai di hari akhirat tak ada semayang tu. Bukan yang adanya dosa besar kerana meninggalkan sembahyang. Tanpa ilmu terkadang waktu buat ibadah mengekali riak, ujub, takabur, hasad tu kabair. Dosa-dosa besar belaka tu. Hak tu bukan jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalan dimulai dengan ilmu, diiringi dengan taubat. Kemudian perbanyakkan amal-amal yang sunat. Perbanyakkan amal-amal yang sunat. Ada 4 awaik, 4 perkara yang menegah daripada memperbanyakkan amal-amal yang sunat. Dengan manusianya, sibuk urusan manusia ni, amal-amal sunat pun tergendala. Dengan dunianya, sibuk dengan dunia, amal-amal sunat pun tergendala. Amal wajib itu tetap dah tu. Itu pokok dia. Dengan syaitannya, syaitan nak goda kita daripada meninggalkan kewajipan. Jangan semayang subuh mengantuk, tak lekat tu, dah tunya. Pada ni. Jadi hak syaitan godanya supaya kita meringan-ringankan amal-amal yang sunat. Sunat je, tak buat pun bukannya berdosa pun. Sunat je. Mana syaitan goda untuk kita meringan-ringankan, meninggalkan hak amal-amal yang sunat. Ini cerita hak ilmu taubah comel ni. Tapi tanpa ilmu, tanpa taubah, amal ibadah, rupa amal ibadah menjadi bahan gelap ketawa syaitan sahaja. Menjadi bahan gelap ketawa syaitan. Yang mana dalam keadaan yang tanpa ilmu ni terkadang semangat buat amal sunat. Semangat. Bangun malam pun semangat buat amal sunat. Tetapi lepas belajar, Allah jadi payah nak buat amal sunat. Sebab apa? Syaitan goda dah. Syaitan goda dah. Dah sebelum tu mudah je bangun malam, syaitan dorong pulaknya. Bangun malam. Tapi akidahnya macam mana? Semayabangnya macam mana? Hati dengan riak, ujub, takabur, hasad macam mana? Tak pernah peduli. Bangun malam selama mana pun, tak tidur langsung pun tak ada nilai. Menjadi bahan gelap ketawa syaitan. Dia dulu rajin buat amal, belajarnya tidak. Kemudian alhamdulillah Tuhan beri taufik dia belajar. Lepas dia belajar tu, dia bercakap, dia kata, Allah lah, kitab kata betul sungguh lah. Tanpa ilmu ni jadi bahan gelap ketawa syaitan, dia kata. Dulu kalau bangun malam, dia kata, ni cerita dia lah,
Kalau boleh nak buka pintu bilik air tu biar kuat sikit. Buka air pahit biar kuat sikit. Biar orang sebelah dengar. Gogang. Oh bangun dah ya Haji. Awal orang tak bangun lagi tu. Bangun dah. Biar orang bunyi. Mana ni? Pagi tu benar. Lepas esok buat nguat pula dia kata. Cerita pula kat orang. Bangun tu sila rumah orang dulu tengok rumah orang. Cakap saja. Gelap belakang rumah. Seorang tak bangun. Aku seorang je bangun. Nak kata ke mana? Ada ni. Lepas belajar dia kata Allah lah. Jadi senyum seorang dia kata. Ni patutlah syaitan gelak ketawa. Kita ingat kita beribadah. Syaitan gelak ketawa. Jadi diperbodohkan oleh syaitan. Jadi macam umpama bola je kot syaitan dorong je. Apa? Tanpa ilmu. Tapi yang peliknya dia kata lepas belajar lawak amal sunat berat, payah nak banding dengan dulu. Syaitan goda dah tu. Syaitan halang. Sebab apa? Sebab amal sunat yang Tuhan terima. Takkan syaitan nak biarkan. Kita ni amal sunat tu hak yang kita nak kena tekan. Hak kewajipan tu tetap dah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tu tetap dah di pegangan kita. Bukan ada bacaan-bacaan, bukan ada perbuatan-perbuatan. Akidah je, akidah. Akidah paling mudah. Bukan ada kena baca pagi-pagi, tak ada. Kena buat apa-apa, tak ada akidah ni. Tak ada ni. Hanya berpegang. Tu je akidahnya. Lepas tu sembahyang. Sembahyang dengan ilmu. Bukannya payah sangat, tapi dengan ilmu lah. Hak nak kena mujahadah lebih ni, berhati. Ilmu ada dah. Dia zahir mudah je bab semayang dengan ilmu, semayang comel lah. Hak zahir contohnya belajar Al-Quran, mudah je lah. Baca Al-Quran dengan ilmu, mudah je. Tak ada orang belajar comel-comel baca Al-Quran, siapa tanya baca tak mahu turut ilmu, nak buat ikut suka, ada. Tu dah apa nak betul lah tu. Maknanya mudah-mudah je dia baca Quran comel dengan hukum. Berapa ilmu? Bukannya payah. Ilmu tu payahlah nak belajar. Tapi ada ilmu, mudah je nak beramal. Ketika membaca Al-Quran, pelihara hukum molek-molek, mudah je. Tapi dalam ni, dengan riak, dengan ujub, dengan takabur, ilmu cukup dah. Amal, benar pergi lepas dah amal yang sunat. Fokus penekanan kepada amal-amal yang sunat. Pegangan tetap dengan ilmu, semayang bang kemah dengan ilmu, baca Al-Quran pun dengan ilmu. Itu tetap dah. Nak mujahadah tadilah berkaitan dengan sifat-sifat hati, dan nak mujahadahnya amal-amal sunat. Sebab syaitan akan sekat, aik yang menghalang, yang menyekat daripada amal-amal sunat adalah syaitan. Manusia, dunia, syaitan. Ada ni. Syaitan. Hak dengan ilmu ni lah. Sebab dalam kitab dia akan ceritalah syaitan terkadang perdaya anak Adam atas rupa kebajikan. Dia kitab Minhaj. Syaitan perdaya anak Adam atas rupa kebajikan. Kalau kita tak mengaji molek, kita rasa pelik rupa kebajikan. Kenapa perdaya syaitan? Dah kalau tanpa ilmu, akidah salah, tak perdaya syaitan. Tanpa ilmu sembahyang tak betul, bukan perdaya syaitan. Tanpa ilmu, hati riak, ujub, takabur, bukan perdaya syaitan. Atas rupa kebajikan. Atas rupa kebajikan. Syaitan perdaya anak Adam atas rupa kebajikan. Rupa kejahatan, kemaksiatan, tu orang maklum lah. Tu memanglah buah syaitan belaka tu. Ditipu oleh syaitan belaka tu. Hak kejahatan dan kemaksiatan. Hak rupa kebajikan ni. Macam mana perdaya syaitan? Tadilah akidah tak betul, mayabang tak betul, baca Al-Quran rajin sangat tapi hukum hakam tak belajar, perdaya syaitan. Baca Quran comel dengan hukum hakam tapi riak, ujub, takabur, perdaya syaitan. Atas rupa kebajikan. Atas rupa kebajikan. Sungguhnya buat amal ibadah baca Al-Quran, tapi masing-masing nak menunjuk-nunjuk, nak bertanding-tanding antara satu sama lain. Nak menunjuk-nunjuk.
Orang yang membaca Al-Quran yang riak ni, dia ada tempat khas dalam neraka Jahannam. Jubul Hazan, Nabi kata. Nabi suruh minta beliau daripada Jubul Hazan ni. Satu lembah dalam neraka Jahannam, Nabi kata yang disediakan untuk lil qura'il mura'i, bagi kori-kori yang riak dengan bacaan. Nak jadi kori ni kena Quran comel loteng lah. Apa panggil kori? Tapi riak. Tak perdaya syaitan. Apa daya syaitan lah tu. Rupa kebajikan tapi diperdaya oleh syaitan. Anak takut ni. Rupa kejahatan, rupa kemaksiatan, tu jelas lah tu. Tu perdaya syaitan. Rupa kebaikan. Ada ni. Comel dalam kitab Minhaj. Bicara bab aik yang menyekat hak syaitan. Manusia, dunia, syaitan. Hak ni menyekat daripada amal-amal sunat ni. Kalau dengan manusia, dengan dunia, belajar fardu ain pun tidak, tu tak ada bicara lah tunya. Hak ni menghalang daripada memperbanyakkan amal-amal yang disunatkan. Terhalang dengan manusia, terhalang dengan dunia, terhalang dengan syaitan. Yang paling panjang dalam kitab Minhaj adalah terhalang dengan nafsu sendiri. Terhalang dengan nafsu sendiri. Nafsu yang menghalangi kita daripada memperbanyakkan amal ibadah. Nak memperbanyakkan amal ibadah, yang menghalang adalah nafsu. Yang mana dalam terjemahan Minhajul Abidin ni, hak Syekh Daud, akabah yang keempat, akabatul awari yang saya baca tadi, dan keempat dinamakan akabatul awari, yang melentang, yang mengganggu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akabatul awari ni dalam kitab Minhaj terjemahan ni muka surat 72. Muka surat 72. Akabah yang keempat duduk di muka surat 72. 70 muka surat tu bicara nafsu sahaja 30 muka surat. Nak cerita muka surat bicara bab nafsu. Akabah yang keempat, akabatul awari ni, yang melentang, yang mengganggu dalam jalan ibadah, duduk mula bicara surat 72. Sebelum tu bicara nafsu yang menyekat daripada amal ibadah. Bicara nafsu tu 30 muka surat. Ada ni. Panjangnya bicara bab nafsu. Manusia menghalangi jalan ibadah. Tak panjang mana cerita. Ni dunia menghalangi jalan ibadah. Tak panjang mana. Syaitan menghalangi jalan ibadah. Tak panjang mana. Tapi nafsu kita sendiri. 30 muka surat. Ada ni. Sampai di surat 72 barulah berpindah kepada akabah yang keempat, akabatul awari. Panjang bicara nafsu. Sebab manusia di luar, yang menghalangi jalan ibadah. Dunia di luar, syaitan di luar, nafsu kita. Ada ni. Manusia kita boleh uzlah, kita boleh asingkan diri. Dunia kita zuhud, kita palingkan hati kita daripada dunia. Ada ni, dunia di luar. Hati kita, kita paling daripada dunia yang berada di luar. Jangan masukkan dunia ke dalam hati. Walaupun dunia banyak di tangan sekalipun. Walaupun dunia banyak di tangan sekalipun. Tapi duduk di tangan, sudahlah. Milik kita dah, orang lain tak boleh ambil dah. Milik kita. Orang lain tak boleh ambil dah. Bila kita meninggal, akan menjadi milik anak-anak kita. Tak ada boleh ke orang lain dah. Tapi setakat di luar, hati berpaling daripada dunia. Ni bab dunia. Syaitan, hati kena banyak berzikir kepada Allah untuk menyekat syaitan masuk ke dalam hati. Berzikir. Berzikir ni jangan kita faham berzikir tahlil itu saja, bukan. Berzikir ni di antara zikirnya adalah belajar ilmu agama.
Sentiasa dengan majlis ilmu. Sentiasa dengan majlis ilmu, maka hati kita, diri kita, kita mudah pelihara daripada syaitan. Berzikir, sembahyang dipanggil berzikir. Membaca Al-Quran, selebih-lebih zikir. Ada ni. Jadi dengan zikir-zikir ni boleh menghalang syaitan yang memang di luar. Lepas tu nafsu kita nak macam mana? Buang nafsu, tak ada kita. Sebab nafsu tu diri kita sendiri. Badan ni. Manusia luar daripada kita. Dunia luar. Syaitan luar. Nafsu dalam. Dia hak dalam ni payah ni. Dipanggil apa? Musuh dalam selimut ke apa panggil? Hak dalam ni payah. Sebab kita biasanya hak luar kita nampak. Tak betul kita nampak. Tapi kalau tak betul hak dalam, hak dalam. Tak betul hak dalam, mudah nak nampak. Tak betul hak luar, mudah. Hak luarnya, hak dalam macam mana? Hak dalam rumah orang, anak orang tu. Tak molek. Dalam rumah sendiri? Ayo nah. Sebab apa? Dah lah bersama dengan kita dalam rumah kita. Sayang tu pula. Sayang. Hilang je barang. Anak siapa naik atas rumah tadi? Anak siapa naik atas rumah? Dah anak kita? Hak siang malam atas rumah? Bukan anak kita. Kata mana? Hilang je duit. Tadi budak mana naik? Tanya lalu budak lain. Akhirnya baru tahu budak mana. Anak dia lah. Mai dadah. Ini cerita sungguh ni. Cerita sungguh. Kemudian mak dia tu kena dia anak tu, orang senyum je, padam muka. Selama ni duk tuduh anak orang. Sebab apa? Dimanjakan sangat. Tak nampak hak dalam wak jahat, tak nampak. Hilang barang. Tak nak ni. Siapa anak siapa naik atas rumah? Ini cerita rumah-rumah budak-budak tu naik. Sebab rumah ngaji Quran pun di rumah tu. Mana rumah ni rumah molek dah ni. Rumah tempat budak-budak main ngaji Quran. Tapi budak tu naik lah ni. Sekarang ni jarang budak-budak tu naik rumah orangnya. Dah macam budak-budak zaman kita dulu. Makan nasi tahu rumah. Makan nasi tahu rumah orang lain. Budak zaman sekarang tak ada. Tak kawan mana dah. Mana rumah ni budak-budak keluar masuk. Sebab apa? Ngaji Quran pun situlah. Pada ni. Tapi kalau hilang je apa-apa, budak mana? Budak lalu dah. Hak luar ni. Kena anak sendiri. Sebab apa? Hak dikasihi, hak di dalam, hak rapat, apa nak nampak? Itu hak bandingan lah. Hak nafsu ni memang diri kita sendiri. Manusia, dunia, syaitan di luar. Nafsu diri kita sendiri. Jadi nak kawal nafsu, nak kekal nafsu adalah dengan ketakwaan. Takwa tu panjang dibicarakan. Takwa panjang dibicarakan. Nak jaga mata, nak jaga telinga, nak jaga lidah, nak jaga perut dengan bahawa. Jaga perut ni bukan jaga perut tak boleh jadi buncit, bukan. Jaga perut ni biar perut tu slim. Biar perut tu slim je. Bukan jaga perut jasmani gitu. Jaga perut dengan bahawa pastikan yang masuk dalam perut tu adalah daripada sumber yang halal. Tu. Sumber halal. Bahan yang kita makan pastikan yang halal. Terkadang benda kita makan benda halal. Makan nasi beras halal. Ada ni. Makan ikan, ayam, daging halal. Makan sayur, telur halal. Tu yakin halal lah. Hak syubahahnya dia punya bahan-bahan dia tu lah, dengan minyak, dengan apa tu. Tu syubahah dah lah tu. Sebab hanya cop halal saja. Cara buatnya macam mana, tu syubahah. Tapi nak ceritanya benda yang kita makan, orang kita tak makan benda haram. Bangkai-bangkai tak makan. Pada hak haram, benda haram tak makan. Tapi untuk dapatkan benda halal tu, sumbernya, sumber. Memang makan nasi tu beras tu yakin halal. Tapi beli beras dengan apa? Dengan duit rasuah. Pada ni, dengan duit tipu orang contohnya. Beli apa? Beli beras untuk makan. Beras yakin halal. Tapi sumber
Pada ni. Nak kena jaga perut daripada masuk makanan yang haram, sama ada zat makanan tu haram ataupun sumber untuk menghasilkan makanan tu sumber yang haram. Kemudian yang kedua, kena pastikan perut pelihara perut daripada makanan sumber yang syubhat. Syubhat. Bukan subahat. Subahat ni kerjasama tau. Kan kalau jenayah kan. Ni rakan subahat. Subahat tu lain, subahat tu hak tolong tu subahat. Syubhah ni tak jelas halal, tak jelas haram, tak yakin halal, tak yakin haram. Ni hak banyaklah kita sekarang. Hak kita duk makan, hak siap-siap kita ialah makan nasi, bukan makan nasi saja. Dah sebut tadi ayam, daging, ikan, telur, sayur. Bukan makan hak tu mentah-mentah. Campur dengan minyak dengan apa? Tu. Tapi ada cok halal. Tu maknanya tak bukan haram lah, tak yakin haram. Tapi yakin tak halal. Yakin halal, minyak macam orang tua dulu. Minyak orang tua dulu. Orang tua sekarang ni tua je, tak ada dah minyak orang tua dulu. Minyak tanak sendiri. Ada ni. Orang tua dulu minyak tanak sendiri. Orang tua sekarang tak ada masa nak tanak tau. Orang tua dulu minyak tanak sendiri. Masa ngaji pondok memang minyak tak beli kedai. Minyak tanak sendiri. Kalau tak tanak sendiri pun pergi beli hak orang tanak. Tak pakai minyak dalam plastik. Apa? Syubhah. Hukum pekohnya halal je. Hukum tasawuf haram lalu dah. Untuk kesucian hati. Ni nak perbanyakkan amal sunat ni. Badan ni. Untuk perbanyakkan amal-amal yang sunat. Syubhah pekohnya halal je. Kita ni bicara tasawuf, penyucian rohani. Syubhah haram, tak boleh ambil. Tapi bicara penyucian rohani, maka dengan sumber yang syubhat, dengan bahan yang syubhat, ni tak ada bicara bab kesucian hati. Bicara hukum fiqh boleh lah, tapi bicara untuk ni perbanyakkan amal-amal sunat, amal-amal sunat yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu ni bab perut. Tapi permulaannya daripada yang haram lah. Yang barulah pergi pada pelihara daripada yang syubhat. Ni hak payah. Sebab tu kita jadi lembab, payah je nak buat amal-amal sunat. Kenapa? Apa yang kita makan kebanyakannya syubhat. Orang kafir ni tahu dah orang Islam dijaga makanan. Dia tak akan makan benda-benda yang haram. Maka orang kafir ni dia pun terkadang tu lah. Tu jumpa DNA babi lah apa. Kenapa ada babi dalam tu? Apa kepentingan dia? Kepentingan dia ni untuk merosakkan dalaman umat Islam. Ada ni. Kau kecoh-kecoh tu kan. Bila di check apa ada DNA babi di dalam tu. Coknya cok halal makanan tu. Kemudian nyata ada DNA babi di dalam. Sebab apa? Sebab cara diproses secara diam-diam. Apa tujuan dia? Untuk merosakkan dalaman. Untuk melemahkan iman kita. Untuk melemahkan amal kita. Lepas tu kita lemah dalam beramal. Dalam kita memelihara hati ni payah je. Sebab apa? Sebab kita tak jaga makan daripada makanan yang syubhah, sumber yang syubhah. Hak haram dok kitanya. Mana hak haram dok. Sumber haram rasuah dok. Sumber haram tipu orang dok. Makan benda yang benda tu memang benda haram dok sama sekali. Tapi yang syubhah. Hak tu banyak kitanya. Waktu tu dulu walaupun amalnya tak banyak mana, tapi mereka makan hak segala-galanya yang yakin halal orang dulu. Yakin halal. Sumber reng sendiri, titik peluh sendiri,
Kemudian bahang tu hak sendiri. Masuk memanglah masuk sendiri, tak beli kedai. Tapi masuk sendiri pun bahangnya bahang kedai. Orang dulu masuk sendiri, bahang sendiri, bukan bahang kedai. Apa ada ni? Sebab tu dalaman mereka kuat. Tak sama kita sekarang. Sebab kita ni makan, apa benda kita makan belaka. Janji ada cop halal. Itu bicara bab perut. Tapi bicara bab nafsu ni yang paling panjang, bicara bab hati. Itu hak paling panjang adalah bicara berkaitan dengan hati. Ada ni. Hak bab nafsu yang menjadi aik yang paling sukar untuk diatasi. Nak banding dengan manusia, dengan dunia, dengan syaitan, nafsu ni lah hak paling sukar, hak paling payah sekali. 30 muka surat. Fahamlah satu muka surat ni banyak mana? 30. Berpindah kepada akabah yang keempat, akabatul awarid, di muka 72. Bayangkan hampir separuh. Hampir separuh. Akabah sebelum tu dengan akabah ilmu lagi, taubah lagi, bicara bab manusia, bicara bab dunia, bicara bab syaitan. Sampai di permulaannya di musyad 39. Di musyad 39 memulai bicara nafsu. Di musyad 39 hak mulai bicara hak berkaitan dengan nafsu. Hak inilah yang menghalangi kita daripada memperbanyakkan amal ibadah sunat. Lepaslah kodo-kodo. Hak yang halangnya manusia, dunia, syaitan dan nafsu, kita boleh berjalan jalan peramalan diri pada Allah dengan memperbanyakkan amal sunat. Dan keempatnya dinamakan akabatul awarid. Yang duduk lintang, yang duduk ganggu pula kitanya, duduk fikir hal rezeki, kemudian bagai-bagai kebimbangan hati, kesusahan, ujian balak daripada Allah Ta'ala. Kita ni dikodokkan dengan kodok yang pahit. Salah? Kalau kata bab kesihatan, diuji dengan kesihatan yang kurang baik. Ni nak dalam ibadat ni, yang menghalang dengan dunia, dengan manusia, dunia, syaitan, nafsu, sekadar-sekadar lah. Kita takkan sepenuhnya. Kita bolehlah buat amal ibadat. Tapi hak dalam pula kebimbangan hati. Ni bab rezeki hati kita tu. Kerja buat itu kewajipan kita cari nafkah. Tapi hati kita ni terlalu duduk memikirkan bab rezeki. Kerja molek. Itu ikhtiar usaha. Lepas tu hati tawakul, berserah kepada Allah. Tapi hati duduk mikir je harus rezeki. Akhirnya boleh buat ibadat sunat. Tapi hati boleh khusyuk, boleh fokus pada amal ibadat sunat. Duduk mikir bab rezeki lah. Ni apa ni? Yang mengganggu kita dalam jalan ibadah. Pada ni. Dengan masalah bagai-bagai sekarang ni. Masalah diri, masalah keluarga, masalah macam-macam sekarang ni. Masalah keluarga, kebimbangan macam-macam di hati kita. Anak kita, cucu kita. Walhal benda yang jauh daripada pengetahuan kita, serah bulat-bulat kepada Allah. Sebab apa? Benda akan datang, kita tak nampak. Ilmu kita tak sapa. Kita duk bimbang-bimbang budak ni, molek-molek ada dia. Jadi kebimbangan kita tu sia-sia. Sebab benda akan datang. Kita sentiasa doa kebaikan. Kita sentiasa doa berlindung daripada keburukan. Lepas tu akan datang macam mana? Serah bulat-bulat kepada Allah. Jangan fikir hak tu. Baik itu di luar pengetahuan kita. Kemudian dalam beribadah ni banyaklah ujian-ujian, kita kena sabar. Sabar dalam melakukan amal. Ujiannya banyak. Sebelum buat amal ibadah, banyak ujian. Sedang-sedang buat amal ibadah, banyak ujian. Sabar. Selesai buat amal ibadah,
Lagi banyak lagi ada ujian. Mana pun mari ujian, nak cerita kepada orang, sabar, jangan duk cerita. Itu panggil sabar. Sebelum buat amal ibadah kena sabar, dalam buat amal ibadah kena sabar, selesai buat amal ibadah kena sabar. Itu untuk melepasi awarid yang mengganggu, yang menghalangi jalan ibadah. Kemudian tadilah kalau kita ni ada masalah kesihatan, kena banyak sabarlah. Nak belajar kita bukan sihat sangat, kena sabar. Kena redha dengan ujian-ujian pahit daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kena redha, kena terima. Jangan duduk sunguklah. Kita nak belajar sangat, tapi Allah lah sakit pinggang, sakit kepala, kena redha, itu ujian daripada Allah. Kita nak buat amal ibadat sangat, tapi lah kena redha ujian Allah, buat sekadar-sekadar. Walaupun kita boleh buat tu tak banyak, tapi dengan kepayahan, kesukaran, dengan ujian kesihatan lebih besar pahala daripada selama ni kita buat ibadat dan kadang sihat. Dulu kita buat ibadah dan kadang sihat. Sekarang kita buat ibadah tapi tak sama dengan dulu dah. Nak belajar tak sama dengan dulu dah. Nak mari berjemaah tak sama dengan dulu dah. Tapi kita redha dengan ujian pahit daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita redha. Kita tak bersungguh. Kita tak bersungguh, kita redha. Kita boleh buat amal ibadah dalam kesukaran, kepayahan, lebih besar pahala ibadah kita pada masa kita sihat, pada masa kita gagah. Memanglah kalau dah mari dak urut terlantar, memang tak banyak dah nak banding dengan dulu. Takkan banyak dah. Kalau dulu semai sunat, apabila mari terlantar ni gak, kurang dah. Dulu rajin baca Quran, bila mari terlantar, mari sakit situ, sakit sini, mana baca Quran pun lah. Nak baca mata tak penapok, ingatan pun tak sama macam dulu dah. Hak ingat-ingat dia baca molek dah. Kita redha dengan ujian pahit daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nak baca Quran, Quran hak pendek-pendek itulah, Fatihah ke, kuliah ke, kul wallah ke. Fatihah baca dalam semayang. Fatihah berapa luar semayang? Tak ada fadilat baca Fatihah. Dalam semayang je Fatihah. Nabi kata dah, tidak ada satu surah pun yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul yang menyamai kalimat suratul Fatihah. Tak ada. Wa imma kul wallah ke, wa imma kuliah ke, wa imma yasin ke, tidak ada satu surah pun yang diturunkan oleh Allah dalam kitab-kitab yang menyamai kalimat suratul Fatihah. Bacalah. Dia baca Quran, dia ingat-ingat, lepas tu dia berzikir kodok-kodok. Tapi begitulah bila dalam keadaan sakit tu gak, takkan boleh buat sebagaimana pada masa segar. Itu semua ujian pahit daripada Allah. Kena redha, kena sabar. Itu yang mengganggu dalam jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Kelimanya dinamakan Aqabatul Bawa'is. Keenam dinamakan Aqabatul Khawadih. Ketujuhnya dinamakan Aqabatul Hamdi wa Syukri. Sebelum ni sudah dibicarakan secara ringkas, dan insyaAllah selepas daripada ini akan membicarakan 7 Aqabah secara terperinci. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.